Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrim nuzul, bab pengharaman akan kezaliman. Itu kita berpindah kepada hadis yang ke-45. Baik, hadis yang ke-45 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. An Abi Bakrah Nufi' bin Haris radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha 4 qurun. Salasul mutawaliyatun Zulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mudar alladhi baina Jumadal wa Sya'ban. Ayu syahr hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa dha hijjah? Qala bala. Qala ayu baladin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala asalat alaysa al-balad al-haram? Alaysa baladat al-haram? Qulna bala. Qala fa'ayu yawmin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa yawman nahar? Qulna bala. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Wa satalqawna rabbakum fa yas'alukum ala an a'malikum. Ala fala tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Ala liyuballighil syahid al-ghaib fala'alla ba'da man yuballighu ayakuna aw a'lahu min ba'di man sami'ahu. Summa qala ala hal ballaghtu? Qulna na'am. Qala Allahumma ashhad. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya ada ini panjang sedikit ya. Daripada Abi Bakrah Nufi' bin Haris radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang bermaksud sesungguhnya zaman beredar seperti keadaannya sejak hari Allah Ta'ala menciptakan semua lapisan langit dan juga bumi. Setahun ada 12 bulan dan 4 bulan daripadanya adalah bulan haram. Berturut-turut tiga bulan, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan Rajab Mudar yang jatuh di antara Jamadal Akhir dan Sya'ban. Sekarang ini bulan apa? Kata Nabi. Berkata kami, yaitu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Begini berdiam diri sehingga kami
sangka bahawa baginda akan memberikan nama yang lain dari nama yang biasa. Baginda bersabda lagi, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami, iaitu para sahabat, menjawab, ya benar. Baginda bersabda lagi, negeri apa ini? Iaitu para sahabat menjawab, Allah dan Rasul saja yang mengetahuinya. Baginda berdiam diri sehingga kami menyangka soalannya baginda memberikan, seolah-olahnya baginda memberikan nama yang lain daripada nama yang biasa. Baginda sabda lagi, bukankah ini negeri haram, iaitu Mekah Al-Musyarrafah? Kami menjawab, ya benar. Baginda bertanya lagi, hari apa ini? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda diam sehingga kami sangka baginda akan berikan nama yang lain daripada nama yang biasa. Baginda bersabda lagi, bukankah hari ini hari Nahar? Hari ini hari Nahar, itu hari raya kurban maksudnya. Kami para sahabat jawab, ya benar. Baginda bersabda lagi, maka sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu. Kehormatan tidak boleh dihina, dihinakan atau dipermalukan sebagaimana kehormatan dan kesucian hari kamu ini, di negeri kamu ini, dalam bulan kamu ini. Engkau semua akan menemui Tuhan kamu, lalu Dia akan menanyakan kamu dari hal amalan-amalan kamu. Ingat, maka janganlah kamu semua kembali menjadi orang-orang yang kafir sepeninggalanku, berbunuh-bunuhan satu sama lain. Orang-orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Semoga setengah orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada setengah yang lain. Kemudian baginda bersabda lagi, tidakkah telah aku sampaikan? Tidakkah telah aku sampaikan? Kami para sahabat menjawab, ya benar. Baginda bersabda lagi, ya Allah saksikan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini juga terkenal dalam sejarah ini, ialah hadis ini kaum muslimin yang dikenal dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Baik, kaum muslimin dan muslimat kalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa dalam peristiwa Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan, Nabi berkhutbah iaitu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kali yang pertama, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu pada hari Wukuf. Kali yang pertama iaitu pada hari Wukuf. Setelah mana Rasulullah SAW masuknya waktu zuhur, Rasulullah berkhutbah terlebih dahulu. Lepas itu baru Rasulullah solat zuhur serta asar. Lepas itu kaum muslimin dan muslimat khutbah yang kedua, iaitu ketika mana Rasulullah melontar Jamratul Aqabah. Rasulullah balik, kaum muslimin dan muslimat kalian, lepas melontar Jamratul Aqabah, Rasulullah balik ke Mina. Balik ke Mina. Lepas itu Rasulullah pun berkhutbah. Yang ketiga, khutbah Nabi SAW di antara hari 11, 12 dan 13. Rasulullah berkhutbah. Maka di antara khutbah Nabi yang kita baca pada malam ini, hadisnya. Baik. Semua khutbah Nabi SAW kaum muslimin pada hari yang ke-10 dikenali dengan hari raya. Dan pada hari 11, 12, 13 Nabi berkhutbah di antaranya, jadi kena hari tasyrik. Kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah cuma berkhutbah cuma sekali saja. Cuma sekali itu khutbah saja. Dan itulah yang menjadi sunnah Nabi SAW di dalam kitab hadis yang dikenali dengan Ashabus Sunnah. Ashabus Sunnah ni siapa dia? Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, kaum muslimin dan muslimat, dan juga ialah Imam Ibn Majah. Ini dikatakan kitab Ashabus Sunnah. Jadi kesemua ulama hadis kaum muslimin dan muslimat kalian
meruayatkan bahawa Nabi berkhutbah di dalam peristiwa yang saya sebutkan tadi cuma satu kali khutbah sahaja, termasuklah khutbah hari raya, sama ada hari raya Fitri atau hari raya Kurban. Sekali khutbahnya. Tapi tempat kita dia buat 2 kali khutbah. 2 kali khutbah. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat kalian, sebagaimana pendapat ulama yang kebelakangan mengatakan bahawa khutbah ini dikiaskan kepada khutbah Jumaat. Khutbah raya dikiaskan kepada khutbah Jumaat. Bila khutbah Jumaat ni ada 2, iaitu 2 kali khutbah, maka raya pun ada 2 kali dan khutbah. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian, sebagaimana yang kita bicarakan dalam hadis Nabi SAW, di dalam bab ibadah ni kita tak nak kias. La kiasa fi ibadah. Imam Syafi'i pun kata juga tidak ada kiasan di dalam ibadah. Jadi Jumaat memang Nabi berkhutbah 2 kali khutbah. Tapi pada hari raya kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi cuma khutbah satu kali saja. Jadi perlu juga beritahu, kalau kita pergi ke tempat orang ramai atau ke tempat lain, kita tengok orang main khutbah, main raya satu khutbah je, kita 2 khutbah. Kita tak jadi panik dalam waktu. Kita kata mazhab apa tu? Sebab kita 2 kali khutbah, dia 1 kali khutbah. Ya sebenarnya 1 kali je. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi baik. Cuma nak beritahu lah. Kalau ada ilmu ni kita tidak panik. Okey. Kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam khutbah Nabi itu pada Hajjatul Wada', itu haji yang terakhir, jadi perpisahan, saya nak ulang sedikit. Sebab masih lagi kalau kita tengok dalam televisi, dalam TV, dalam radio, kaum muslimin dan muslimat, masih lagi orang pertikaikan tentang masalah yang dikenali dengan Haji Akbar. Haji Akbar. Selalu tempat kita ni kaum muslimin bila sebut je, iaitu ukuf tu hari Jumaat, semua kata Allah seronok ni orang tahun ni boleh Haji Akbar, kata mereka. Lebih sebenarnya kaum muslimin dan muslimat kalian, mereka mengambil sempurna, kerana mula-mula haji ini yang disyariatkan pada Nabi Muhammad, pada umat Nabi Muhammad SAW, dan haji itulah yang mula-mula sekali, dan itulah haji yang terakhir. Haji terakhir bagi Nabi. Kena pula haji mula-mula syariat, haji terakhir hukumnya pada hari Jumaat. Maka itu sebab orang kata bila hukum hari Jumaat, Haji Akbar. Barang siapa hukum tak hari Jumaat, maka tak akbar dari itu kepahaman yang silap. Itu propaganda orang ni. Haji Akbar ni sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Ibnu Abbas mentafsirkan Haji Akbar iaitu buat al-wukuf fil Arafah, iaitu mana orang yang dapat wukuf di Arafah maka dapat Haji Akbar, bukan di hari Jumaat. Nyanyilah kalau kawan dia pergi haji tak wukuf hari Jumaat, ayam lebam tu. Jadi bukan masuk akbar tu yang dipergempurkan. Yang peliknya dalam TV ada sebut, dalam radio ada sebut, dia Haji Akbar al-wukuf, kata Ibnu Abbas. Orang dapat hukum, dapat akbar. Kalau dia tak ada hukum, maka tak ada haji bagi dia. Boleh faham itu? Bismillah. Okey. Kata Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadara kayati yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Sesungguhnya kata Nabi SAW, zaman itu beredar. Dia beredar sejak mula diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu langit dan bumi. Semuanya berpusing, berganti-ganti. Lepas tu Rasulullah kata as-sanatu isna asyara syahran, bahawa dalam 1 tahun Allah Ta'ala jadikan 12 bulan. Di sini perkiraan bulan-bulan kaum muslim bukan orang-orang dipanggilkan orang Masihi.
ataupun dikatakan orang zaman dulu yang buat setahun ni ada 12 bulan. Tidak. 12 bulan atau setahun ni Allah Ta'ala sendiri yang beritahu. Allah Ta'ala sendiri yang mengajar kepada Nabi dan manusia sejagat. Bukan orang lain datang. Dan begitu juga nama-nama bulan. Nama bulan bermula daripada bulan Muharram sampai ke bulan kaum muslimin Zulhijjah, yang letak namanya Allah Ta'ala sendiri. Melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Arab yang letak nama tersebut. Boleh faham dia? Baik. Bukan manusia yang berfikir dalam masalah itu. Maka kata Nabi, as-sanatu isna asyara syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Tapi ingat, minha arba'atu hurum. Di dalam setahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan diharam. Masuk bulan diharam, bulan yang diharamkan peperangan. Bulan diharamkan peperangan. Apa dia? Salasul mutawaliyatun, iaitu 3 bulan yang berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Lepas tu Rajab. Bulan berapa? Bulan Rajab. 4 bulan. Kita berhenti setakat ni dulu. Kaum muslimin dan muslimah lihat, 4 bulan di sini dikatakan bulan yang haram. Haram berperang. Berlaku kenyataan senjata di zaman Nabi SAW. Menjadi khilaf di kalangan ulama. Adakah 4 bulan di sini, bulan yang haram ni kekal hukumnya ataupun sudah dimasukkan? Okey, soalannya, 4 bulan yang haram ni, bulan Zulkaidah, bulan Hijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab ni, bulan diharamkan peperangan. Adakah hukumnya cuma berlaku di zaman Nabi SAW 4 bulan ini, dan zaman sekarang ini hukumnya sudah dimasuk? Kalau berlaku peperangan kaum muslimin dan muslimah pada zaman sekarang ini, boleh tak bulan Muharram? Boleh tak bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah, bulan Rajab? Di sini menjadi khilaf di kalangan ulama. Jikalau kita melihat dalam kitab Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang pensyarah di Ulum Qura, dia kata kaum muslimin menjadi khilaf di kalangan ulama, dan ada mereka mengatakan hukum sudah masuk. Sudah masuk. Zaman sekarang tak masuk dah. Cuma benda ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bahagian. Dan ada mereka masih dikekalkan hukumnya. Ada setengah kata masih dikekalkan hukumnya, iaitu hukumnya haram tak boleh berperang. Muslim dan muslimah kan. Tapi mirip yang dikekal yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, mengatakan bahawasanya hukumnya sudah masuk, cuma haram itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, "Ahlu syarril hada." Bulan itu bulan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kamu tahukah bulan itu bulan apa? Nabi tanya para sahabat. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasul saja maha mengetahui. Sebab apa ya? Sedangkan para sahabat kaum muslimin sudah maklum bulan ini dikenali dengan bulan Zulhijjah. Bulan itu dikenali bulan Zulhijjah. Bila Nabi SAW bertanya, iaitu Aisyah hada, kamu tahu tak bulan ini bulan apa? Para sahabat ingatkan kaum muslimin, sebab semua orang tahu bulan ini bulan Zulhijjah. Nabi pun tahu, kenapa Nabi tanya lagi? Para sahabat pun diam. Mereka menyampaikan bahawa Rasulullah SAW akan menamakan bulan itu dengan nama bulan yang lain. Di sini pendapat di dalam hadis ini nak menunjukkan beradabnya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beradab dengan Nabi. Itu sebabnya
Mana-mana kita ni kaum muslimin tak tahu kata wallahu a'lam dan mudah-mudah. Mengandung kata jangan duk nebeng duk cakap. Jangan duk nebeng nak jawab. Kalau tak tahu wallahu a'lam. Ini adab manusia dengan ilmu. Lebam itu. Para sahabat tahu bulan tu dia. Tapi bila Nabi tanya ingat ke nak tukar nama lain. Lebam itu. Itu sama-sama kita ni kata wallahu a'lam. Jadi hatta Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Imam Malik bila ditanya oleh anak muridnya berapa soalan, Imam Malik sering kata wallahu a'lam. Bukan dia tak dapat jawab, tapi nak jawapan itu biar konkret, jawapan itu biar padat, biar puas hati. Dia kata wallahu a'lam, esok aku jawab. Itu ada. Ini dia. Baik. Okey ya. Tidak memalukan, bukan itu satu benda malu kalau tak dapat nak jawab kaum muslimin dan muslimat. Itu kalau kata wallahu a'lam. Baik. Pasal kata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Lalu Nabi diam bila para sahabat kata Allah wa rasul a'lam tu. Iaitu bahawa Nabi pun diam. Maka kami sangka kata para sahabat Nabi menamakan dengan nama yang lain. Maka akhirnya alaysa dzalhijjah, adakah bulan ini bulan Zulhijjah? Para sahabat kata ya Rasulullah. Lalu tanya lagi syarikat ke hadisnya, apa negeri ini? Negeri apa ni? Para sahabat kata wallahu a'lam. Wallahu Allah wa rasul a'lam. Nabi pun diam. Kami sangka Nabi nak akan beri nama lain. Lalu Nabi kata alaysa baladatal haram, bukankah negara-negara yang haram? Itu letak permukaan Mukarramah, bukan haram? Ya, kata para sahabat. Lalu saya baca tadi begitu orang. Lalu kaum muslimin dan muslimat, apakah hari ini? Maka para sahabat kata Allah dan Rasul juga yang mengetahuinya. Nabi diam. Kami sangka bahawa Nabi akan menetapkan nama yang lain. Maka Nabi kata alaysa yauman nahar, bukan hari ini hari raya kurban. Hari raya kurban. Baik, bala kata para sahabat. Baik, tengok ya. Baru Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Maka inilah dalil di kalangan ulama bahawa hukum ini tidak masuk. Itu dalil kaum muslimin berperang dalam bulan ini. Setengah ulama kata tidak masuk. Sebab apa? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Semua darah kamu, harta kamu, maruah kamu adalah haram ke atas kamu. Baru kaum muslim dan orang melakukan pembunuhan, bukan itu haram. Merampas harta orang, bukan itu haram. Wa a'radakum, memalukan maruah orang, bukan itu haram. Maka Nabi menyebut, saya nak ambil dalil yang kata ulama kata hukum dia tak masuk. Bila Nabi sebut 4 bulan, maka Nabi sebut pula hukumnya itu. Itu sebab ada ulama kata hukum tidak masuk, kekal sampai ini. Boleh faham itu? Baik. Kahormati yaumikum hada, bahawasanya Allah Ta'ala harapkan kamu, darah kamu itu pembunuhan maksudnya. Wa amal amwalakum, itu merompok atau mencuri. Wa aradakum, itu maruah kamu alaikum haram. Kahormati yaumikum hada, seperti mana haram ni pada hari ini. Bila likum hada, iaitu pada negeri kamu ini, itu Mekah. Bisyarikum hada, iaitu bahawasanya pada bulan kamu ini. Wasatalqawna rabbakum fais'alkum an a'malikum, dan kamu semua ingat kata Nabi SAW akan bertemu dengan Tuhan kamu, dan kamu akan ditanya tentang amalan kamu. Yang inilah yang nak diambil dalil oleh Al-Imam Nawawi dalam bab tahrim zulm. Ingat orang yang zalim, kamu semua akan bertemu dengan Tuhan kamu, dan Allah Ta'ala akan tanya akan amalan kamu, tak akan terlepas ini. Baik. Itu sebabnya kata Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini kaum muslim kadang-kadang kata dia cukup hebat. Sebelum Allah Ta'ala nak tanya, kita kena jawab juga soalan kita. Tolong jawabkan soalan orang tanya di atas dunia ini kepada kita.
Kalau soalan Allah atas dunia pun kita tak dapat nak jawab, bagaimana nak jawab depan Allah Ta'ala? Tolong jawab. Baik. Okay, seulang kata-kata Imam Ghazali. Kalau seulang orang di atas dunia ni kita tak ada nak jawab tentang kesalahan dibuat oleh seseorang, atau kita, bagaimana kita nak jawab pertanyaan Allah Ta'ala di akhirat? Itu kata-kata Imam Ghazali cantik. Ya. Watatalqawna rabbakum fayas'alukum an amalikum. Kamu semua akan bertemu dengan Tuhan kamu, dan juga akan ditanyakan akan amalan kamu. Baik. Di sini ada pembahasan alim ulama. Ini ayat. Syekh Saleh Muhammad Syekh Muhammad Saleh Utsaimin ada bicarakan tentang masalah ada tak orang yang kafir atau orang yang beriman, orang yang fasik, dia bercakap dengan Allah, berjumpa dengan Allah, melihat Allah dalam surga ke ataupun di pada masa. Soalan ni dia tinggi sikit. Lebih itu. Jadi dalam hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Murtabisi, Syekh Muhammad Saleh Utsaimin seorang je mengeluarkan hadis ini. Itu sebab terkejut dengan pandangan. Selalunya kaum muslimin muslimat kelak, orang akan melihat Allah Ta'ala di dalam surga. Semua ulama kata begitu. Sebab berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya, apakah nikmat yang paling besar? Nabi tanya para sahabat. Ada nikmat Nabi. Para sahabat jawab, tak ada Rasulullah nikmat yang besar malaikat surga. Lalu Nabi kata, ada lagi nikmat yang paling besar daripada surga. Apa dia? Kamu melihat akan Tuhan kamu akan melihat Tuhan kamu ibarat melihat bulan purnama. Bulan purnama, bila kita lihat bulan purnama ni ada rangan tak? Nampak jelas lah maksud dia. Jadi atas dasar ni kaum muslimin muslimat, kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahawa sesungguhnya manusia ni yang selama ni Tuhan yang kita sembah itu Allah, kita tak dapat lihat. Besok bila masuk surga kita lihat. Kata Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, bukan sampai dalam surga, di masa kita tengok orang itu. Sebaliknya, wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu. Ini di masa, bukan dalam surga. Jadi fas'alukum an a'malikum, maka Tuhan Allah Ta'ala akan tanya akan amalan kamu. Dalam surga Tuhan tak tanya dah, di maksa Tuhan tanya ya. Maka itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kelak, ya, memang boleh tak manusia melihat Allah Ta'ala? Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala dan begitu ulama mufassirin. Adik kaum muslim, saya nak ambil ni, saya dapat pendapat Imam Ahmad ya. Imam Ahmad dia akan beritahu kemudian ni. Nanti nak susun bahasa sikit, nak susun dia punya taktik. Sebab ada ibu nak teriak. Bahawa kata Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala, di atas dunia ni tiada siapa yang dapat melihat Allah Ta'ala. Pegang tu, kata Ibnu Katsir, pegang. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak lihat Allah Ta'ala. Nabi Musa tak dapat lihat Allah Ta'ala. Dia kata ni tak mungkin. Itu sebab Imam Ahmad kata, kalau pendapat macam tu bahawa tidak mungkin orang dapat Allah Ta'ala di atas dunia, satu pegangan akidah kata Imam Ahmad. Apabila kaum muslimin dan muslimat di saat kematian seseorang, Imam Ahmad berpegangan ni, walaupun Imam Ahmad berpegangan tidak ada hadis,
Tapi ialah pandangan yang menepati dengan hadis. Kaum muslim dan muslimat sekalian, menepati uraian. Saya tak dapat nafi. Ada juga dekat ulama ahli sunnah mengatakan kaum muslim dan muslimat sekalian, mana ada hadis yang iblis dekat nak mati, syaitan dekat nak mati, akan menyerupai imam, akan menyerupai ibu dan ayah. Ya, cuma tidak hadis. Tetapi Imam Ahmad kata, dia memang tidak adil. Tapi iblis ni, dia akan, syaitan ni, dia akan memunahkan, akan memusnahkan akidah bangsa dekat mati dengan berbagai-bagai cara. Bagi olahan ahli ulama, kaum muslim muslimat, dengan berbagai rupa lah dia akan buat. Lebih begitu. Itu kata Imam Ahmad. Jadi kaum muslim dan muslimat, apabila berlaku demikian di saat nak kematian, apabila iblis merupakan satu perkara, jadi ingat. Bila iblis merupakan suatu dan mengatakan diri dia adalah Tuhan, ingat, di dunia tidak boleh melihat Allah. Itu akidah. Tolak. Betul-betul. Imam Ahmad kata, bila bahasa nak mati besok, iblis ni akan merupa macam-macam dengan tipu dayanya. Bahkan akan mengaku Tuhan, bermenjelma sebagai Tuhan. Nampak itu bukan Tuhan, kerana tidak mungkin siapa-siapa di atas dunia, walaupun agung dia sekalipun, boleh melihat Allah Ta'ala di atas dunia. Memang melihat Allah Ta'ala cuma di daerah kelak. Itu tolak akidah kalau ada begitu cara ini. Memang ya. Habis. Wallahu a'lam. Cuma saya tengok pendapat yang mengatakan bila tengok Allah Ta'ala ni di masa lagi, itu pendapat semua saya usahanya. Tapi pendapat orang lain semua dalam surga. Tapi pendapat cukup kuat dalam masalah. Baik. Okey. Ala fala tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ingat kata Nabi, fala tarji'u ba'di, janganlah kamu kembali selepas peninggalan aku ini menjadi kafir. Jadi kafir. Dan jangan juga yadribu ba'dukum riqaba ba'd, iaitu kamu menggal batang leher orang yang lain. Dua benda kamu muslim. Nabi kesana, jangan setelah peninggalan aku nanti kamu menjadi kufar, itu keluar daripada Islam. Nabi dia beritahu. Ya, seringkali saya sebut, kalau tuan-tuan bagi tafsir, iza ja'a nasrullah wal fath, iza ja'a nasrullah wal fath, Ibnu Katsir kaum muslim mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Tabrani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila ayat dia kata, bila Nabi SAW, kaum muslimin dan muslimat saat nak wafat, iaitu Allah Ta'ala beri gembira kepada Nabi dengan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dini afwaja, bahawa manusia berduyun masuk Islam. Masa Nabi sebelum bagi wafat, kata Ibnu Katsir 73 hari Nabi wafat, ramai masuk Islam berduyun. Itu dah berlaku yang patut lengkap menggembirakan hati Nabi. Sebab ramai masuk Islam. Tapi kata Anas bin Malik, riwayat Imam Tabrani, Nabi juga bersabda, dia akhir zaman nanti berduyun pula yang keluar daripada Islam. Di akhir zaman besok berduyun pula keluar daripada Islam. Zaman Nabi berduyun masuk Islam, di akhir zaman berduyun keluar daripada Islam. Maka Nabi pesan, pada tarji'u ba'di kufar, jangan kamu kembali menjadi kafir sepeninggalan aku ini. Baik. Jangan yadribu ba'dukum riqaba ba'd, janganlah setengah kamu memegang batang lain, iaitu kamu berlaku pembunuhan atau kezaliman. Nabi dah pesan dah. Okey. Kita ambil sedikit pembincangan dalam hadis ini. Kalau ikut dalam hadis ini, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, dinamakan kezaliman ini membunuh orang. Sebenarnya banyak lagi. Sebagaimana kita baca pada kuda-kuda lepas, muslimin dan muslimah sekalian, dalam bab tahrim zulm, bab pengharaman kezaliman ini, bukan sekadar membunuh, banyak lagi dibicarakan. Itu sebab Nabi sampai sebut bab zalim ini dalam khutbah Hajatul Wada di negeri yang haram, yang mulia, di tanah yang haram, di bulan yang haram, dan di hari Nahar. Itu dia.
Nak takut kezaliman itu amat besar. Jadi kita dah tegak pada bulan depan, apa nak berzalim pada bulan ini kita tegak pada. Ala liubaligh syahid al-ghaib. Ni susah nak jawab ni kamu sini. Susah siapa nak baca hadis macam ni. Ala ingatlah kata Nabi. Liubaligh syahidul al-ghaib. Naklah orang yang bersaksi pada hari ini menyampaikan orang yang gaib, orang yang tak ada pada hari ini. Itu nak jawab macam mana hadis ni Pak Ustaz? Nak jawab mana? Tak faham lagi tu. Kita terang sekali. Nabi kata ingatlah liubaligh syahid al-ghaib. Naklah orang yang hadir pada hari ini menyaksikan ini menyampaikan pada orang yang gaib, orang yang tak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat Nabi suruh yang mana orang adil tegak kepada orang tak adil. Cuba jawab besok bila kita nak sampai ke ilmu Allah Ta'ala ni, tiba-tiba orang buat halangan, dia pergi tangkap penceramah agama. Besok dia jawab ke mana? Dia jawab ke mana? Di atas dunia kaum muslimin dan muslimat puan dia jawab, besok dia jawab macam mana? Kalau orang tu kata, ya Allah sebab dia tak ada toliak, kerana naik, dia jawab macam tu. Boleh tak agak-agaknya orang boleh jawab bila Allah tak dia? Sebab aku takkan dia, kerana dia tak ada toliak. Boleh jawab macam tu. Cuba fikir sini, nak air sekejap. Baiklah. Ini sesuatu hal tadi, biar kawan tadi lah. Baik, kalau sekiranya orang ceramah tak ada tujuan mudakab, kenapa kamu tak maju? Kalau yang nakab tu nak maju, cuba jawab. Jawabnya aku kata tangkap yang maju, aku tak tinggal tujuh. Saya boleh main, boleh main. Baik. Jadi itu sensitif sikit lah. Fala anda ba'da man yubadighu an yakuna aw alahu min ba'di man sami'a. Tengok ya. Semoga setengah orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada setengah yang lain. Tengok ya, cantik adik. Semoga kaum muslimin dan orang yang menyampaikan bernabi ini, semoga setengah orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada setengah lain. Sepatutnya orang menyampaikan lebih faham daripada orang yang kena sampaikan. Patutnya begini lah, kalau saya menyampaikan, bukan saya lah, orang lain lah, kalau muslim dan muslimat. Kalau kita menyampaikan ilmu pada orang, sudah tentu kita lebih faham daripada orang yang kita sampaikan. Ini ada kata begini, semoga orang yang sampaikan lebih faham daripada orang yang menyampaikannya. Boleh tak boleh? Muslim dan muslimat, tengok boleh. Kenapa dia